ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, yakni Adam alaihi salam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, istrinya Hawa alaihi salam, dan yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, dan peliharalah hubungan silaturrahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, yakni mengawas kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah baligh itu akan harta mereka, dan janganlah kamu bertukar gantikan yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka dengan menghimpunkannya kepada harta kamu, kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan sesuka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Ayat yang dibaca ini adalah permulaan daripada suratul Nisa yang bermakna perempuan. Kerana surah ini menegangkan sebahagian daripadanya berkenaan dengan kaum wanita ataupun kaum perempuan, dan merupakan sebahagian yang penting daripada kejadian manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah ini termasuk di dalam surah-surah Madaniyah, yang surah yang diturunkan di Madinah. Sebagaimana kita pelajari dulu, para ulama ulumul Quran membahagikan surah-surah ini dari segi turunnya dengan Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah, dan Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Surah-surah yang diturunkan di Mekah banyak menegangkan perkara yang berkait dengan iman, yang berkait dengan akidah, cerita-cerita perjuangan, ujian terhadap iman untuk menguatkan akidah dan iman, dan menjadi asas kepada segala ajaran Islam. Kerana amalan ajaran Islam itu tidak diterima,
melainkan di atas iman yang betul. Maka zaman Mekah adalah zaman permulaan untuk membina iman kepada mereka yang masuk Islam di peringkat permulaannya. Adapun surah-surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah, banyak menerangkan di dalamnya perkara yang berkait dengan hukum syariat. Sama ada yang berhubung dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan sesama manusia itu bermula daripada hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia di antara lelaki dan perempuan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan negara, dan seterusnya di antara negara-negara dan bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia. Dan hubungan manusia dengan makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah di atas muka bumi, yang menjadi alat dan bahan manusia menjadi khalifah untuk mentadbir bumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun suratul Nisa yang kita baca pada malam ini menumpukan perkara yang berkait dengan hubungan di antara lelaki dan perempuan, suami dan isteri, hubungan kekeluargaan, maka menerangkan perkara-perkara yang berkait dengan perkahwinan, dengan pernikahan, merupakan sunnah Allah, perjalanan syariat Allah yang diperintah Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mengajar manusia secara amali. Dan surah ini juga menerangkan perkara-perkara yang berkait dengan hubungan kemasyarakatan. Manusia adalah berkait di antara satu sama lain, bersaudara dari segi kemanusiaan dan lebih kuatnya dari segi keagamaan. Secara khusus memberi penekanan perkara yang berkait dengan anak yatim, orang yang kehilangan ibu bapa, tidak boleh dibiarkan kerana mereka adalah sebahagian daripada manusia. Surah ini juga menerangkan perkara-perkara yang berkait dengan harta pesaka. Apabila seseorang meninggal dunia, harta pesakanya adalah dibahagikan kepada keluarganya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peraturan-peraturan yang sangat adil. Surah ini juga menerangkan perkara yang berkait dengan pemerintahan negara, yang berkait dengan peperangan, yang merupakan cabaran yang mesti dihadapi oleh umat Islam yang mendukung syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak menjadikan orang yang beriman yang melaksanakan Islam itu percuma. Mereka mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, apabila mereka melaksanakan Islam, mereka akan bertemu dengan musuh-musuh yang menghalang, maka berlakunya jihad, berlakunya perjuangan yang merupakan tuntutan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkara-perkara secara ringkas yang akan diterangkan dalam surah yang akan kita tafsirkan, yang dinamakan suratul Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu. Ayat ini memerintah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikut segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, secara mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja tidak ada pilihan bagi kita dalam perkara hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh pandai-pandai nak tunjuk bijak
dalam perkara ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mestilah menerima hukum Allah secara patuh, secara takut dan gerun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut dan gerun ini berbeza dengan takut dan gerun kepada makhluk. Kalau takut dan gerun kepada makhluk, kita boleh melarikan diri. Adapun takut dan gerun kepada Allah, tidak boleh melarikan diri. Mestilah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana Allah Taala mengurniakan kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat yang besar. Yang berbilang-bilang tidak terhitung. Firman Allah Taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika sekiranya kamu hitung akan nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu menghitungnya. Terlalu banyak nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat itu ialah khalaqakum. Dia telah menjadikan kamu, menciptakan kamu menjadi manusia. Sekiranya Allah tidak menjadikan kamu, maka kamu tidak ada. Menjadikan kamu dengan rupa manusia, dijadikan anggota-anggotanya, panca inderanya, bukan saja akal fikiran, bukan anggota-anggota manusia bernikmat dengannya, melihat, mendengar, bercakap, merasa dan berbagai-bagai nikmat yang diberi oleh Allah di dalam diri manusia. Allah Ta'ala jadikan manusia itu daripada dua unsur, unsur jismani dan unsur rohani. Unsur jismani, mereka bernikmat dengan tubuh badan, makan, minum dan seumpamanya, memakai pakaian, berkahwin, hubungan di antara lelaki dan perempuan, nikmat jasad, dan diberi kepada manusia nikmat roh. Berbeza dengan binatang, berbeza dengan malaikat, diberi akal fikiran. Manusia menjadi makhluk yang sangat mulia sekiranya mereka menyadari dan mereka menggunakan nikmat pada diri mereka yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah menyatakan bagaimana dia menjadikan manusia min nafsin wahidah, daripada diri yang satu, iaitulah Nabi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala jadikan manusia daripada Nabi Adam alaihi salam, daripada seorang manusia. Adam dijadikan daripada tanah, daripada tanah, api tanah, dibentuk menjadi jasad, dimasukkan roh. Allah Ta'ala suruh malaikat sujud pada Adam untuk merakni dan memuliakan makhluk yang dijadikan oleh Allah. Itulah kemuliaan yang diberi oleh Allah kepada manusia. Dijadikan daripada Adam, daripada tanah. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan dia menjadikan daripadanya, daripada Adam itu akan pasangannya, isterinya Hawa. Hawa dijadikan daripada Nabi Adam alaihi salam, daripada tulang rusuk sebelah kiri. Setengah ulama mengatakan sebelah atas. Ketika Adam tidur, Allah Ta'ala jadikan sebahagian tulang rusuk Nabi Adam, dijadikan Hawa, seorang perempuan. Sebaik saja Adam bangun daripada tidurnya, Adam melihat Hawa, Hawa melihat Adam, dan Allah Ta'ala jadikan tarik menarik, cenderung menyenderung, dan kasih mengasihi di antara satu sama lain. Allah Ta'ala jadikan selepas itu hubungan kasih sayang di antara Adam dan Hawa dijadikan oleh Allah secara tabi'i. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dia jadikan daripadanya akan pasangannya. Allah Ta'ala jadikan daripada lelaki akan pasangannya. Daripada Adam ada pasangannya. Begitulah manusia lelaki yang dilahirkan daripada zuriat Adam, ada pasangannya. Perempuan yang dijadikan, ada pasangannya.
wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah juga yang membiakkan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai, sehingga menjadi berbangsa-bangsa, bermacam-macam warna-warna kulit, bertutur dengan berbagai-bagai bahasa. Inilah kenyataan Al-Quranul Karim. Adapun kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli falsafah seperti Darwin dan mereka yang sependapat dengannya, itu adalah bohong. Bukan saja bercanggah dengan Quran, bohong, pelawak, jahil dan bebal, bodoh. Mengatakan manusia dijadikan dari bermakhluk secara evolusi, berangsur-angsur, kemudian menjadi monyet. Lepas tu dari masa ke masa baru jadi manusia. Dah yang ada daripada apa pula? Ada ni daripada apa pula? Monyet yang ada ni daripada apa pula? Gajah daripada apa pula? Ini bodoh. Dan ahli-ahli sains di zaman mutaakhir telah membuat kajian. Di zaman moden, setelah berlakunya penemuan DNA, setiap orang manusia ada DNA, satu bahan yang halus yang terdapat di dalam kejadian manusia, sehingga boleh mengesam manusia dari mana keturunannya, dari mana berlakunya jenayah. Hari ini orang menggunakan DNA, satu kajian sains. Melalui kajian DNA yang dibuat oleh seorang saintis dengan menggunakan pakar-pakar pasukannya, mengambil DNA daripada seluruh manusia yang ada di dunia, bangsa manusia yang ada di dunia, berjalan daripada Amerika, Eropah sehingga Asia Tengah. Dengan menggunakan kapal, dimasukkan celah pipinya, diambil DNA-nya, dibuat kajian di mana manusia berbeza DNA di antara satu sama lain. Dan di antara unsur yang banyak dalam DNA itu ada persamaan. Setelah dibuat kajian beberapa tahun lamanya, sampai ke Afrika, sampai ke Madagaskar, berjumpa dengan seorang yang ada dalam dirinya unsur yang banyak daripada berbagai-bagai jenis. Kemudian dicari, akhirnya berjumpa dengan hulu Sungai Nil. Di Afrika ada satu kabilah Afrika yang ada dalam dirinya DNA yang ada pada banyak puak-puak yang lain, bangsa yang lain yang ada di dunia ini. Dan dikaji bahasanya pula, didapati pertuturannya banyak huruf. Kebanyakan huruf-huruf yang digunakan oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ada pada puak itu, yang dianggap oleh ahli sains ini merupakan saki baki kejadian manusia yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, ahli-ahli sains mengkaji kitab Quran, Injil dan Taurat, dan akhirnya mereka menafikan teori Darwin. Teori Darwin adalah salah, tak betul, baru berjumpa hari ini. Maka nyata manusia daripada Adam sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ini penemuan sains yang paling baru. Maka teori Darwin hendaklah ditolak. Tapi dah berapa juta orang duduk baca dalam buku sekolah, termasuk sekolah di negeri kita pun belajar juga. Dan orang putih suruh belajar, maka jadi sesat mereka yang tak mengaji agama sikit habis. Buku ni diedar di sekolah-sekolah dan masih dibaca oleh anak-anak kita dengan gambar-gambar dan rupa-rupa manusia monyet, bulu banyak, berubah-berubah, lepas tu baru jadi manusia. Masih lagi dibaca. Sepatutnya buku ni hendaklah ditarik balik, tetapi tak mahu mengaku salah. Senyap-senyap je. Buat senyap-senyap, malu, takut malu. Tak betul. Yang betul ialah Al-Quranul Karim. Hari ini terdapat penemuan baru, bahawa manusia adalah daripada Adam alaihissalam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah.
Daripada Adam Allah Ta'ala jadikan manusia yang ramai, berpindah ganda. Selepas tufan Nuh alaihi salam, lahir daripada zuriat Nuh berbagai-bagai bangsa yang tersebar di seluruh pelosok dunia, yang bertutur dengan berbagai-bagai bahasa. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin. Mengikut satu riwayat lil alamin, boleh dibaca dengan dua qiraat. Sesungguhnya di antara ayat tanda kekuasaan Allah ialah menjadikan langit dan bumi dan menjadikan kamu berbagai-bagai bahasa dan warna kulit. Kamu bertutur dengan berbagai-bagai bahasa dan warna kulit. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi ayat-ayat kepada orang-orang yang tahu. Kalau dibaca lil alimin, dibacakan lil alamin, bagi seluruh alam. Menjadi ayat dan tanda-tanda bagi seluruh alam, ataupun bagi orang yang tahu. Kejadian manusia adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana boleh jadi daripada Adam alaihi salam? Lepas tu macam-macam warna kulit pula, macam-macam rupa pula, bertutur dengan berbagai-bagai bahasa pula. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bangsa yang telah lenyap, yang telah hilang bangsanya. Bangsa Sam, yang berkenal Sam bin Nuh alaihi salam. Tak ada bangsa Sam, satu bangsa ramai dulu hilang. Macam-macam bangsa lagi. Ada umat yang ditamatkan ajalnya oleh Allah, dan ada yang diteruskan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Melayu kata takkan Melayu hilang di dunia pelawak. Semuanya bergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Diulang sekali lagi, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi tasaaluna bihi wal arham. Yang kamu menyebut-nyebut namanya ketika berdoa meminta. Bila kamu berhajat, kamu berdoa kepada Allah Ta'ala. Terutamanya bila dalam keadaan susah. Bila susah, mari hajat selalu. Bila susah, berdoa selalu. Termasuklah mereka yang tak percaya kepada adanya Tuhan. Bila dalam keadaan ketakutan dan kesempitan, berdoa kepada Allah Ta'ala. Disebut dalam ayat yang banyak, yang diulang beberapa kali dalam Quran. Bila pergi ke laut, di malam yang gelap gelita, dipukul oleh gelombang yang besar, ribut yang kuat, dia masih itu berdoa kepada Allah Ta'ala, minta selamat. Bila air tenang, lupa selalu. Itu perangai manusia. Bila naik kapal terbang, henjing kapal terbang mampu. Tak ada mampu henjing, angin kuat, berdoa selalu. Takut pada Allah Ta'ala. Menyebut nama Tuhan. Ini menjadi tabi'i manusia. Takutlah kamu akan Allah Tuhan kamu, yang kamu duduk sebut bila kamu berdoa. Dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kamu tak putus-putus berdoa. Kamu sebut namanya. Wal arham, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Hubungan keluarga di antara satu sama lain. Walaupun istilahnya silaturrahim itu ialah adik-beradik, belah ayah dan belah ibu kita. Belah ayah saya dan belah ayah kita dan belah ibu kita. Termasuklah juga secara musaharah, belah suami dan belah isteri kita. Maka Nabi SAW berpesan kepada sahabatnya, ingat bila kamu pergi ke negeri Mesir, kamu hendaklah berlaku baik kepada penduduk negeri Mesir. Kerana aku ada hubungan silaturahim dengan mereka. Kenapa?
Kerana Nabi menerima Mariatul Qibtiyah, seorang hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, yang melahirkan anak lelaki Nabi Ibrahim yang mati. Walaupun Ibrahim mati, Nabi berkahwin dengan Maria Al-Qibtiyah. Nabi menganggap orang Mesir adalah keluarganya. Pesan kepada sahabat dia, bila pergi ke Mesir, kamu kena buat baik kepada orang Mesir, kerana aku ada hubungan mereka. Ini termasuk dalam silatul rahim. Oleh kerana itu, maka Islam mengajar kita dengan cara yang lebih luas. Hubungan keluarga dan hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan. Walaupun bangsanya lain, kita ada hubungan kemanusiaan. Termasuk dengan orang kafir, ada hubungan kemanusiaan. Kita berusaha untuk menyelamatkan manusia dengan Islam. Ajak dia masuk Islam. Pujuk dia. Kerana nak menyelamatkan dia dengan rasa kasih sayang sesama manusia. Bila ajak masuk Islam, dia lawan pula. Terpaksa berperang. Kalau berperang, ada adab ketika berperang. Kamu bunuh orang yang lawan saja, yang bahaya saja. Orang yang tak bahaya jangan bunuh. La taqtul imra'atan wala shaykhan faniyan wala rahiban fi sawm'atih. Jangan kamu bunuh perempuan, jangan kamu bunuh orang tua, jangan kamu bunuh kanak-kanak. Jangan kamu bunuh padri-padri yang berada di gerejanya. Itu pesanan Nabi SAW. Berbalik kepada manusia adalah daripada keturunan Adam AS. Rupanya kita kena waris dengan orang Cina. Pasal apa? Ayahnya satu, Nabi Adam. Walaupun sudah terpupu dalam nak bilang dah. Banyak doa. Sampai ribu-ribu pupu. Ada hubungan kemanusiaan. Inilah makna daripada ayat yang kita baca ini. Maka Nabi SAW mengarahkan sahabatnya berjuang di seluruh dunia, ajak masuk Islam. Kalau boleh nak menyelamatkan manusia di hari akhirat. Jangan ada seorang pun masuk neraka. Tapi apa boleh buat? Kerana ramai yang degil. Dahlah degil jahat pula. Kita tolong nak selamatkan dia, dia marah ke kita pula. Laksana seorang buta yang nak melintah jalan. Jalan kereta banyak, lopok banyak. Dia tak nampak mata, kita pegang tangan dia. Mari ni tak takut pun dia katanya, gocok kita pula. Apa perangai itu? Itulah bandingannya. Manusia yang melawan bila kita ajak dia kepada Islam. Usaha mengajak manusia kepada Islam ini ialah kerana hubungan kemanusiaan di antara kita sesama manusia. Dipujuk, dirayu supaya dia terima Islam seberapa daya yang dapat. Dia lawan juga, terpaksa lawan. Dia suruh kalah, berhenti lawan. Benar dia duduk dengan aman, terpaksa dia masuk Islam. Inilah yang menyebabkan Nabi SAW bila berhijrah ke Madinah, ayat ini diturunkan di Madinah. Di Madinah bukan sahaja ada orang Islam, di Madinah juga ada orang Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah dan lain-lain lagi. Di Madinah juga ada orang munafik yang pura-pura masuk Islam, datang ke masjid Nabi SAW. Biarlah dia datang, biar dia dengar. Mudah-mudahan hati dia berubah. Mudah-mudahan lama-lama dia terima. Kalau tak terima juga, habis tanggungjawab kita. Ayat ini dibaca dan didengar oleh orang-orang Yahudi. Sedikit sahaja di kalangan mereka yang masuk Islam. Kita akan baca ayat-ayat yang menceritakan berkenaannya selepas ini. Inna Allah kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah adalah sentiasa memerhati, yakni mengawas, tengok, kelip, perhati kepada kamu. Allah Ta'ala kelip, perhati kepada kamu. Ayat ini akan dihuraikan dengan ayat-ayat yang lain yang akan kita baca. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas.
Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu wahai Muhammad akan kitab Quran ini supaya engkau hukum manusia dengan yang benar yang ada dalam Quran. Jangan engkau menjadi penolong kepada orang-orang yang khianat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha tahu dengan detail segala-galanya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengisytiharkan hak asasi manusia sebelum daripada bangsa-bangsa bersatu duduk berjuang. Belum pada piagam Geneva, belum pada perjanjian San Francisco dan macam-macam perjanjian lagi yang diisytiharkan dalam dunia. Islam lebih dulu daripada segala-galanya. Bukan saja bermula dengan Nabi Adam alaihi salam, bahkan di zaman moden didahulukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membaca ayat ini di Madinah kepada orang Arab, kepada orang Yahudi yang duduk di Madinah, kepada Salmanul Farisi, dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Dibaca ayat-ayat Quran ini. Quran adalah mukjizat yang melemahkan fikiran manusia. Manusia tak bertemu petunjuk, termasuk manusia yang kafir itu pun tak bertemu petunjuk di atas dunia ni. Akhirnya mereka terpaksa mengaku dengan Quran. Termasuklah tentang kejadian manusia, duduk kata manusia daripada monyet, daripada beruk, daripada macam-macam. Hak Melayu pula daripada buluh betung, mutah lembu, macam-macam hak Melayu pula baca hikayat. Lawak pula. Akhirnya bertemu. Quran menyatakan manusia daripada Adam alaihi salam. Termasuklah dalam perkara yang berkait dengan hak asasi manusia. Bila manusia berperang di antara satu sama lain. Sejak beribu-ribu tahun berperang. Di zaman moden berlaku perang dunia yang kedua yang mengorbankan berjuta-juta manusia. Perang dunia yang pertama sebelumnya, berjuta manusia mati. Perang dunia yang kedua, berjuta manusia mati. Berlakunya pembunuhan di kalangan manusia. Ada di kalangan manusia yang menggunakan akal dengan tidak mendapat hidayah daripada Quran, mengikut fitrah semula jadi, benci kepada kejahatan dan kezaliman. Lalu mereka membawa teori, membawa fikiran, membawa ajaran nak menghapuskan peperangan. Peperangan nak dihapuskan supaya tidak berlaku perang dalam dunia. Akhirnya kalau tak perang pun ada orang jahat. Nak apa orang jahat tak boleh. Ada orang zalim. Nak apa orang zalim tak boleh. Kalau tak sah perang dia kata. Tak boleh, kena lawan juga. Bila kena lawan juga mesti berperang. Maka Quran mengatakan berperang adalah tabi'i manusia. Walau la dafa'ullahi an-nasa ba'dahum li ba'd la fasadatil ard. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia berlawan, bertolak menolak, berperang di antara satu sama lain, nescaya rosak bumi. Walau la dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullah. Kalau sekiranya manusia tidak bertolak menolak, berlawan, berperang di antara satu sama lain, rumah-rumah ibadat semua agama, bukan saja masjid orang Islam, dirobohkan. Maka Allah mengizinkan berlakunya peperangan. Tetapi peperangan itu kena ada adab, kena ada akhlak dia. Maka Quran mengajar akhlak-akhlak perang.
Lalu ahli falsafah barat yang membawa teori nak menghapuskan peperangan menghasilkan satu pertemuan di Belanda, di Lahai, Belanda, selepas Perang Dunia yang pertama. Dipanggil ahli undang-undang antarabangsa, ahli-ahli politik yang terkenal di seluruh dunia, berhimpun di Belanda untuk menggubal undang-undang bagi mengatasi peperangan, untuk mewujudkan keamanan dunia. Kalau berperang bagaimana, nak aman bagaimana. Mereka tak bertemu jalan. Akhirnya mereka terpaksa jeling juga ke Quran. Tak mau baca pun jeling juga ke Quran. Ambil juga Quran. Dan mereka menerima beberapa ayat yang ada dalam Quran. Berperang boleh, tapi ada adab. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan berperanglah kamu perjalanan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Berperang boleh, tapi tak boleh melampaui batas. Kalau berlaku ketelanjuran, hendaklah dibayar denda. Terpaksa mereka gonjok hadis-hadis Nabi SAW. Maka digubal undang-undang antarabangsa. Kalau berlaku pencabulan, hendaklah dibayar ganti rugi. Sedikit sebanyak mereka mengambil alih, mengambil daripada ajaran Nabi SAW. Di antaranya apabila Nabi menugaskan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memerangi Bani Juzaimah. Bila Khalid dan tentera Islam masuk ke kampung Bani Juzaimah, lalu Bani Juzaimah menyerah diri dan mereka berkata, Sabba'na, Sabba'na, Sabba'na. Sabba'na maknanya kami tinggal agama kami, kami tinggal agama kami. Maknanya kami sedia masuk Islam. Kebiasaannya orang masuk Islam kena sebut, saya nak masuk Islam, dan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi Khalid menangkap Bani Juzaimah dan tawanan-tawanan perang diserah kepada bala tentera Islam. Di waktu malamnya Khalid memerintah supaya dibunuh tawanan-tawanan itu. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, aku tidak mahu membunuh. Ini dilarang oleh Quran, dilarang oleh Nabi SAW. Bila mereka balik, Khalid dimarah oleh Nabi SAW. Dan Nabi mengangkat tangan, menadah, berdoa, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Lalu berlaku perbalahan di antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid, menyebabkan Khalid memaki Abdurrahman bin Auf. Allah mengatakan, kamu nak balas dendam kerana Bani Juzaimah membunuh saudaramu. Berlaku pertengkaran, perbalahan, dan Nabi menenangkan keadaan. Dan Nabi SAW memerintah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah supaya pergi ke kampung Bani Juzaimah membayar ganti rugi. Maka dibayar kepada keluarga mereka yang dibunuh dengan ratus-ratus ekor unta seorang. Dibayar dengan dinar dan dirham, duit yang ada pada masa itu. Kemudian dinilai harta-harta yang musnah di dalam pertempuran diganti. Para ulama mengatakan Sayyidina Ali mengganti semua, termasuk bekah beri makan anjing diganti oleh Sayyidina Ali. Bekah beri makan anjing Sayyidina Ali ganti juga pada kaum Bani Juzaimah, dan memberi ganti lebih daripada itu lagi. Bila dilaporkan kepada Nabi SAW, Nabi memuji Sayyidina Ali dan redha dengan apa yang dibuat oleh Sayyidina Ali. Ini ajaran Islam, ajaran kemanusiaan. Maka hari ini barulah
orang barat buat undang-undang antarabangsa yang berkait dengan peperangan, kalau berlaku kena ganti rugi. Itu tak ikut juga. Tak ikut. Bila Israel tembak kapal terbang Libya, Israel tak bayar ganti rugi. Bila Amerika tembak kapal terbang Iran di Teluk, kapal terbang penumpang, Amerika tak bayar ganti rugi. Bila Libya dituduh menembak kapal terbang Amerika, Libya kena bayar ganti rugi. Ini undang-undang tak betul. Undang-undang undang-undang makan ke dia. Kita orang Islam, kalau kita tak tunai kewajipan ini, kita berdosa dengan Allah Ta'ala. Ada roh. Undang-undang Islam ada roh. Undang-undang Barat tak ada roh. Kita akan baca dalam surah ini beberapa contoh yang menarik bagaimana syariat Allah adalah syariat yang adil, syariat yang baik. Islam membela orang yang meminta perlindungan. Kita akan baca, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika sekiranya seorang musyrikin yang bukan Islam daripada luar datang ke negeri kamu, mereka dizalimi di negeri mereka, mereka lari datang ke negeri kamu, beri perlindungan kepada mereka hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar kalam Allah Ta'ala. Summa ablighu ma'mana, kemudian sampai ke negeri yang aman, negara ketiga. Bermakna Islam ada undang-undang yang berkait dengan pelarian. Maka bangsa-bangsa bersatu buat peraturan undang-undang yang berkait dengan pelarian. Di antaranya undang-undang yang dinamakan suaka politik, perlindungan politik. Bila ada rakyat sebuah negara dizalimi, dia lari ke negeri lain. Bila nyata dia dizalimi, mengikut undang-undang antarabangsa, hendaklah diberi perlindungan kepada rakyat itu. Dia beri perlindungan. Kalau sekiranya kita tak mampu nak beri perlindungan, jangan hantar balik, tak boleh. Hantar balik ke negeri dia, yang bunuh dia zalimi, kena hantar ke negara ketiga yang aman pada dia. Ini Quran mengajar. Barulah ahli undang-undang antarabangsa tahu bagaimana nak buat undang-undang. Ambil dengan Quran juga. Ini petunjuk daripada Quran. Kita orang Islam ada cara kita. Bila ada orang kafir lari ke negeri kita kerana dizalimi di negeri dia, beri perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar kalam Allah Ta'ala, ajak dia masuk Islam. Ajak dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia menjadi saudara kita. Kalau dia tak masuk Islam, tengok keadaan. Kalau larak nak tangguh, tangguh. Kalau tak larak, atau kena ketiga. Pernah berlaku tempat kita hari itu, orang Vietnam lari sini. Orang Vietnam lari sini. Bila orang Vietnam lari sini, kita ambil dia, tangguh makan dia, beri makan. Tak suruh masuk Islam. Pasal apa? Sebab bukan undang-undang Islam. Ikut undang-undang antarabangsa. Kalau undang-undang Islam, kita dakwah, dia ajak dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia jadi rakyat. Hari ini orang Burma dizalimi di negeri dia. Dia mari sini, beri perlindungan. Beri perlindungan, jadi saudara se-Islam. Jangan buat pengundi hatu. Jangan ambil buat pengundi hatu pula. Itu tak betul. Tak kena cara tu. Dia beri perlindungan, beri hak dia sebagai seorang Islam. Beri perlindungan kepada dia. Jangan guna. Beri pengundi hatu, beri kad penalang sementara, lepas tu takak. Itu semua tak betul belaka. Kan tak ikut syariat Islam. Tak ikut hukum Islam. Termasuklah peraturan yang berkait dengan hamba abdi. Mereka terkenal, dunia barat terkenal dengan Abraham Lincoln yang mengharamkan penggunaan hamba abdi. Kita orang Islam memerdekakan hamba abdi sehingga tak ada hamba dalam dunia Islam. Dan bekas hamba abdi jadi ulama, jadi imam, jadi pemimpin, jadi khalifah, mendirikan kerajaan Islam. Kerajaan Mamalik, kerajaan Ayyubiyah, kerajaan Osmaniyah. Ini adalah bekas-bekas tawanan perang yang masuk Islam. Bila mereka mengaji, mereka menjadi ulama, mereka jadi pemimpin dan memimpin negara Islam beratus-ratus tahun.
Mana ada berlaku di tempat lain? Tidak ada. Ini ialah kerana berpandu kepada ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah Ta'ala jadikan kita daripada satu diri beradam alaihi salam. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dengan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau dia bertakwa, maka dia mulia. Dia mulia di sisi Allah. Kalau tak takwa, walaupun keturunan Nabi. Saya ni keturunan Nabi, tapi perangai macam Abu Jahal. Macam Abu Lahab, tak ada apa. Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Salmanul Farisi, siapa dia? Salmanul Farisi, orang Parsi. Nabi bersabda, Salman minni ahlal bait. Salman daripada aku adalah keluarga aku, kata Rasulullah. Dan Nabi SAW mengahwinkan keluarganya Zainab binti Jahsin radhiyallahu anha dengan Zaid bin Harithah bekas seorang hamba. Berkahwin dengan keluarga Nabi, Zainab binti Jahsin. Yang berahli bait, Zainab binti Jahsin berkahwin dengan Zaid bin Harithah. Bila Zaid bin Harithah bercerai, Allah Ta'ala suruh Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsin. Wahai Muhammad, mu kena kahwin dengan dia. Untuk menyatakan bahawa ayah angkat boleh berkahwin dengan menantu angkat. Walaupun malu dah malu, perintah daripada Allah Ta'ala. Maka Nabi melakukan. Dan Nabi mengahwinkan putri-putrinya. Dua orang putrinya Uthman binti Affan radhiyallahu an daripada Bani Umayyah. Ini tak boleh, bukan baka saya. Bukan keturunan saya, tak boleh kahwin. Ini semua bukan daripada Islam. Ini daripada jahiliyah. Baca Quran, baca amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalahnya, ada kitab-kitab fiqh. Kitab-kitab fiqh yang dikarang berkait dengan kupu. Yang antara kupu tu, keturunan-keturunan ni kupu-kupu, kata dia. Kupu-kupu ni agama. Aduk main kat tu ini. Balik pada Quran, balik pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok menepati Quran dan hadis tidak. Kalau bercanggah dengan Quran dan hadis, kita tolong. Bercanggah dengan amalan Nabi, kita tolong. Dan tidak ada yang lebih daripada Quran dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang kita baca ni memberi makna yang sangat besar, yang berkait dengan kemanusiaan, yang berkait dengan kekeluargaan, yang berkait dengan hubungan silaturahim, dan mengaitkan perkara ini dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.